Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siri kisah Nabi yang pertama ni, saya akan bawakan kisah sebelum lagi daripada Nabi Muhammad SAW lahir, iaitu pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni Allah memerintahkan dia untuk pergi ke satu kawasan, iaitu yang bernama Mekah pada waktu tu. Mekah ni pada waktu tu hanya ada gunung ganam, bukit bukau, dan kat situ tak ada sumber makanan, tak ada sumber air dan sebagainya. Nabi Ibrahim ni dia berasal daripada Palestin. Dekat Mekah tu dia meninggalkan isteri dia dan juga anak dia Ismail. Apabila dia ditinggal kat situ, Siti Hajar ni pelik sebab kat situ tak ada air, tak ada makanan, tak ada jiran yang dapat tolong, bahkan tak ada manusia lain pun kat situ. Dia pula ditinggalkan berdua saja, itu dia dengan anak dia Ismail. Semasa Nabi Ibrahim tinggalkan, Siti Hajar ni ekori je belakang Nabi Ibrahim sambil bertanya mengapa dia ditinggalkan. Tapi Nabi Ibrahim dia tak indahkan pun. Akhirnya Siti Hajar bertanya, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Siti Hajar pun dengan penuh yakin keimanan dalam diri dia, dia cakap, kalau begitu pasti Tuhan tidak akan mensia-siakan kita. Sekiranya ini adalah perintah Tuhan, pasti ada pembalasan daripada Tuhan yang maha baik itu. Apabila si anak ni dia menangis kehausan, sementara itu susu Siti Hajar ni dah mula kering. Maka Siti Hajar pun berlarilah daripada mencari air. Dia mencari air daripada Bukit Safa sampai Bukit Marwah dengan penuh cemas dan berharap Allah akan bantu. Tuhan Allah pada waktu tu dia menghantarkan malaikat Jibril alaihissalam. Dengan sayap dia, Jibril ni menyingkap telaga Zamzam yang airnya terpancar keluar apabila Nabi Ismail mentak-takkan kaki dia ke bumi. Menurut ahli sejarah, benda ni berlaku selepas empangan besar di Yaman yang bernama Sad Ma'arib pecah. Empangan Ma'arib ni adalah empangan yang paling besar pada waktu tu yang menjadi sumber air kepada orang Yaman pada ketika itu. Empangan ni dibina oleh kerajaan Sabak di Yaman yang sememangnya terkenal dengan kepakaran seni bina. Mereka membina empangan ni bagi menampung air hujan bagi keperluan pertanian diorang. Apabila mereka ingkar kepada Tuhan, mereka ingkar kepada Allah, Allah memecahkan empangan ni. Selepas empangan tu pecah, bangsa Arab yang berasal daripada Yaman tu dia berpindah mencari tempat baru. Diorang ni bertebar lah. Bangsa Arab ni seluruh ke semenanjung Arab. Suku Thaqif berpindah ke Taif. Suku Aus dan suku Khazraj berpindah ke Madinah. Suku Wasasinah sampai ke negeri Syam. Suku Manazirah pula sampai ke sempadan Iraq. Pada waktu tu suku Jurhum ni melalui kawasan yang dekat dengan Mekah. Diorang ni nampak burung-burung terbang. Bila nampak burung terbang ni, tu petanda ada air kat kawasan tu. Mereka tahu selama ni tak pernah ada air pun kat Mekah. Mereka pun bila diorang cek, ada benar betul ada air kat situ. Diorang ni nampak ada seorang wanita dan juga anak kecil ada kat situ dan ada air kat situ. Tapi diorang ni tak rampas Zamzam daripada diorang sebab diorang ni suku yang baik. Malah diorang ni minta izin daripada Siti Hajar untuk berkongsi air. Diorang ni rela bayar sewa telaga tu kepada Siti Hajar apabila diminta. Selepas Nabi Ismail dah dewasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim juga Nabi Ismail membina Kaabah. Membina Kaabah ni atas tapak asal Kaabah yang mula-mula dibina oleh Nabi Adam. Kaabah dah dibina semenjak Nabi Adam lagi. Tapi selepas tu runtuh dan terkambus. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Semasa Nabi Ibrahim dan Ismail hampir siap membina Kaabah, apabila sampai di satu penjuru, diorang ni cari batu yang paling sesuai untuk diletakkan, tapi tak jumpa. Pada waktu tu Allah menurunkan satu batu daripada syurga yang berwarna hitam, iaitu disebut Hajar Aswad. Hajar Aswad yang ada pada dinding Kaabah tu sehingga hari ini. Kaabah ni bangunan yang daripada batu yang disusun. Macam mana nak panggil orang supaya datang menziarahi Kaabah? Oleh itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berbuat seruan kepada manusia. Nabi Ibrahim berkata, wahai Allah, bagaimana suara aku boleh sampai kepada pendengaran semua manusia? Tapi Allah ditegaskan, tugas Ibrahim hanyalah membuat seruan
dialah yang menyampaikan kepada manusia. Ibrahim pun naiklah ke bukit Arafah yang terletak dekat dengan Kaabah dan juga Telaga Zamzam. Dari atas bukit tu, dia menyeru manusia dari seluruh dunia supaya datang menziarahi Kaabah. Suara Nabi Ibrahim didengari oleh semua manusia, dan Allah pun menjatuhkan dalam hati diorang ni cinta untuk memuliakan Kaabah. Dengan itu bermulalah bila bermula dari situ, orang ramai pun mula datang ibadah haji ke Kaabah, khususnya daripada semenanjung Arab. Diorang ni pun menghormati dan juga memuliakan Kaabah. Daripada situlah bermulanya ibadah haji. Sejak daripada tu seluruh bangsa Arab menganut agama Ibrahim, iaitu agama yang menyembah hanya Tuhan yang satu.